Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan tengok subtopik 5.2 berkaitan gerak balas tumbuhan iaitu phytohormon. Okay, phytohormon. Okay, apa itu phytohormon? Uh, Basically, phytohormon ni hormon pokok lah. Okay, seperti mana manusia, pokok juga dia akan ada beberapa hormon untuk memastikan perjalanan kehidupan pokok tu akan berjalan lancar lah, berbuah, berbunga dan sebagainya. Okay. Pertumbuhan pucuk, pertumbuhan akar dan sebagainya. Tetapi pokok ni seperti mana kita belajar tentang manusia, manusia akan ada sistem saraf kan, sistem uh, peraliran darah dan sebagainya. Tapi pokok ni dia tiada lah, dia hanya ada xylem dan phloem. Okay. Jadi tindakan hormon pada tumbuhan ni dia kurang jelas lah. Dan kita dapat perhatikan tindak balas tu dalam tempoh masa yang tertentu. Okay. So phytohormon ni adalah hormon tumbuhan yang mana dia merupakan bahan kimia lah. Tugas dia adalah untuk merangsang dan menyelaras gerak balas dan rangsangan ni dia hanya memerlukan kepekatan yang sangat rendah. Kepekatan hormon tu sedikit sahaja dan dia dah boleh merangsang lah gerak balas pada tumbuhan tersebut. Okay. Ada beberapa jenis phytohormon dan fungsinya. Okay. Kamu akan belajar secara spesifiknya 5 lah. Okay. Contohnya auxin, gibberellin, okay, cytokinin, asid absisik dan juga ethylena. Okay, 5 benda. Ini cikgu screenshot direct daripada buku teks. So auxin dan gibberellin dan sebagainya ni dah ada beberapa fungsi yang agak spesifik lah. Yang mana fungsi-fungsi ni kamu perlu ingat dan ambil tahu bagi setiap phytohormon lah. Okay, sebagai contoh auxin ni dia hanya merangsang pertumbuhan pemanjangan pertumbuhan sahaja. Okey. Kalau kamu tengok poin ketiga, dia merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk. Tetapi bila ada phytohormon auxin ni, dia akan merencatkan pengeluaran tunas sisi. So pertumbuhan ke tepi tu, dahan pokok ke tepi tu semua tidak akan dirangsang oleh auxin. Okey. Dia akan dirangsang oleh apa? Dia akan dirangsang oleh hormon lain lah. Okey, seperti cytokinin merangsang pertumbuhan tunas sisi. Okey. So kalau kamu baca balik fungsi semuanya phytohormon ni, okay, kamu akan dapat bayangkan contohnya bila nak ada pertumbuhan sisi, akan ada phytohormon yang berkurang sebagai contoh auxin dan akan ada phytohormon yang bertambah pada kawasan tersebut sebagai contohnya cytokinin. So dia akan menyebabkan pokok tersebut tumbuh ke sisi. Okay? Mengeluarkan dahan yang baru dan sebagainya. Okay, sebagai contoh, dengan adanya auxin, okay, buah dan daun yang masih muda ni tak akan gugur. Sebab apa? Fungsi dia adalah merencatkan keguguran buah dan daun yang masih muda. So kenapa ada juga daun yang gugur juga pada waktu muda kan? So kawasan tu kekurangan auxin. Okay, boleh faham? Okay, dia kekurangan auxin. Okay. So sebagai contoh asid absisik kan. Okay, asid absisik ni dia merangsang pengguguran buah, daun dan bunga yang matang. Biasanya bila buah dah masak, daun tu dah matang, dah macam dah ke arah tua lah. Untuk menggugurkan daun tu, kawasan tersebut akan ada banyak phytohormon asid absisik lah. Okay. Dan sebagainya. So kamu boleh bacalah fungsi dia dan kamu boleh relate dengan gerak balas yang berlaku dalam tumbuhan. Okay. Okay, secara detailnya kamu akan tengok tentang auxin lah. Kamu akan tengok tentang phytohormon auxin. Okay, kita akan ambil satu, kita akan tengok secara detail lah. Okay. So kita akan tengok tentang kesan auxin terhadap gerak balas pertumbuhan. Okay. Sebenarnya yang kita belajar dalam subtopik 5.1, tumbuhan ni dia akan bergerak balas terhadap pelbagai rangsangan lah. Okay. Dan kita akan tengok gerak balas yang dikawal oleh auxin. Gerak balas pertumbuhan yang dikawal oleh auxin lah. Dalam kes ini, kita akan tengok 3 eksperimen. Dia dah ringkaskan kepada kamu.
Okay, eksperimen yang mana? Eksperimen ni mengkaji kesan ozin terhadap pertumbuhan coleoptile. Coleoptile ni adalah bahagian, kita boleh katakan, bahagian pucuk lah ataupun bahagian apical meristem. Kalau kita tanam kacang hijau tu, yang bahagian mula-mula keluar tu, okay, yang hujung tu. Okay, coleoptile. Okay. Okay, eksperimen pertama apa yang dia buat, dia potong hujung coleoptile tu. Okay, yang kita tahu bahagian apical meristem tu, yang mana dia berada di atas zon pemanjangan. Ini kamu dah belajar dalam tajuk sebelum ni. Okay, selepas 2 jam didapati tiada pertumbuhan. Pokok tu stay je dekat situ. Okay. Dan selepas 2 jam, bila hujung coleoptile tu diletakkan semula, kita dapat nampak pokok tersebut ataupun coleoptile tu tumbuh kembali tegak ke atas. Okay. Dalam eksperimen yang kedua, dia potong juga hujung coleoptile dan hujung tu diletakkan di atas satu blok agar. Okay, blok yang boleh menyerap hormon lah dalam hujung coleoptile tu. Okay. Selepas 2 jam, blok tu diletakkan tanpa hujung coleoptile, dia diletakkan di atas zon pemanjangan tu, di atas bahagian yang dipotong tadilah. Dan didapati coleoptile tersebut tumbuh tegak ke atas, bermakna hormon tu telah ada di dalam blok agar tersebut. Okay. Eksperimen ketiga pula, hujung coleoptile masih lagi dipotong dan diletakkan juga di atas blok agar. Okay, selepas 2 jam, blok agar tu diletakkan di bahagian sisi. Dia tak letak tengah-tengah macam eksperimen kedua tadi. Dia letak pada bahagian sisi. Dan didapati coleoptile tersebut tumbuh membengkok, di mana bahagian yang ada agar tu, yang ada hormon ozin tu, tumbuh lebih panjang berbanding ataupun mengalami pertumbuhan berbanding kawasan yang tiada ozin tadi tu. So itu menyebabkan coleoptile tersebut tumbuh membengkok. So bahagian ni tumbuh, bahagian ni tak tumbuh. So dia membengkok lah. Okay. So 3 eksperimen yang menunjukkan kesan ozin kepada pertumbuhan. Okay. So ini adalah dia punya graf. Okay, kalau kamu baca kan, rangsangan dan juga gerak balas. Okay, warna pink ni menunjukkan rangsangan pucuk, manakala warna biru ni rangsangan akar lah. Okay. Yang mana kepekatan makin ke kanan makin bertambah. So kalau kamu perasan makin bertambah ozin, pertumbuhan pokok akan makin, pertumbuhan pucuk tu akan makin meningkat lah. Sampai satu tahap, 10 miligram. Akar pula kalau kamu tengok, bila ozin tu kurang, dia tinggi pertumbuhan. Tapi bila makin meningkat ozin, makin menurun pertumbuhan akar tersebut. Sampailah 10 miligram, dia pada tahap yang paling minimum lah. Okay. Dan kalau terlebih banyak pun ozin, hormon, pucuk pun akan matilah pertumbuhannya. Okay. Okay, so ozin ni, taburan di dalam tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan luar seperti cahaya dan juga graviti lah. Okay. Dan ozin ni dia memberi kesan yang berbeza kepada sel di pucuk dan juga sel di akar. Okay, so kita akan tengok nanti. Yang mana jika di bahagian pucuk pokok, jika ozin tinggi, maka dia akan merangsang pemanjangan. Okay, ozin tinggi dekat bahagian pucuk, dia akan merangsang pemanjangan. Tetapi jika ozin ni kepekatan dia tinggi di akar, dia akan merencatkan pemanjangan. Dia terbalik. Ozin ni kalau banyak dekat pucuk, pucuk tu akan tumbuh tinggilah, panjang dan sebagainya. Tapi ozin ni kalau dia banyak dekat akar, akar tu akan terencat pertumbuhannya. Okay? So dia terbalik. Maafkan cikgu. Okey. Okey, seperti mana kita tahu, gerak balas hujung pucuk ni bergantung kepada rangsangan cahaya. Betul? Okey. So taburan ozin dekat pucuk ni pun dipengaruhi oleh arah cahaya lah. Okey. Jika pokok tu betul-betul duduk pada tengah panas, maafkan cikgu. Macam kamu tengok dalam gambar yang pertama ni, taburan ozin dia akan sekata lah. Okey. So dia akan menyebabkan pokok ni akan tumbuh tegak ke atas. Tetapi kalau kamu lihat pada gambar yang kedua,
Okay, jika pokok ni ataupun pucuk ni didedahkan kepada cahaya ni, dia arah dia berlainan ataupun pada satu arah sahaja, oxin ni dia akan berkumpul pada kawasan pucuk yang jauh ataupun kawasan pucuk yang tidak terkena cahaya. Faham tak? Kalau perasan cahaya kat sini, oxin dia akan bergerak ke sebelah kiri. Nampak kan? Ke sebelah kiri. So menyebabkan kalau tadi kita tahu oxin di pucuk dia akan merangsang pertumbuhan. So kawasan yang banyak oxin ni akan tumbuh, kawasan yang tak ada oxin ni akan terencat pertumbuhan. So menyebabkan pucuk tu dia akan tumbuh ke arah cahaya. Faham tak? Dia akan tumbuh ke arah cahaya. Okay. Disebabkan oxin berkumpul pada kawasan yang tak ada cahaya. Okay. Ini gambaran yang lagi clear lah. Kalau cahaya tersebut sekata ada dalam pelbagai arah, so oxin tu akan sekata, pokok akan tumbuh straight lah. Tapi kalau cahaya tu satu arah, oxin tu akan lebih tinggi pada bahagian yang teduh. Dia akan mengelak cahaya lah. Okay. So disebabkan dekat bahagian teduh tu banyak oxin, so sel pada bahagian tersebut akan mengalami pemanjangan yang lebih berbanding kawasan yang tak ada ozon tadi tu. So dia menyebabkan pucuk tersebut bengkok ke arah cahaya lah. Okay, boleh nampak? Kan? So cahaya datang dari sini, ozon mengelak, tak nak cahaya. So dia akan duduk bahagian sini. So, kalau perasan, bahagian sini akan mengalami pemanjangan lebih lah sebab ada ozon. Berbanding bahagian yang terkena cahaya. So menyebabkan tumbuhan tu secara slowly tumbuh ke arah cahaya. Boleh faham kan? Dan akhirnya pucuk menunjukkan fototropisme yang positif. Okey. So, ini juga eksperimen yang dijalankan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 jenis pokok. Yang mana yang pertama ni kawalan lah, tak dibuat apa-apa. Yang kedua ni kita potong koleoptil dia. Yang ketiga ni kita tutup hujung tu dengan penutup yang legap. Kemudian yang ni penutup yang luxina. Kemudian ni kita letak di bahagian bawah kan. Yang ni kita letak blok agar, yang paling last kita letak mica ataupun macam macam kaca lah. Okay. So selepas 2 hingga 3 hari kita akan dapat nampak perbezaan pergerakan. Pokok kawalan ni macam biasalah dia akan tumbuh ke arah cahaya. Okay, fahamkan cikgu. Pokok yang hujung koleoptil dia dipotong ni takkan ada pertumbuhan. Pokok yang ditutup dengan penutup legap ni dia takkan dapat rangsangan cahaya, maka ozon dia alhamdulillah. Maafkan cikgu. Maka ozon dia akan sekatalah pada pucuk dan dia akan tumbuh tegak. Okey, manakala pokok yang ditutup dengan penutup luxina ni dia akan kesan cahaya pada satu arah. So dia akan sama dengan kawalan. Pokok yang kita letak hujung dia dengan objek legap, dia tak akan memberikan sebarang perubahan sebab ozon hanya berkumpul pada hujung pucuk, hujung koleoptil, bukan pada bahagian tapak dia. Okey. Kemudian pokok yang ditutup dengan agar, dia akan tumbuh juga ke arah cahaya sebab hormon tu masih boleh lepas agar. Manakala bagi yang ditutup dengan mica, hormon tak boleh lepas mica, maka bahagian bawah ni tak dapat hormon dan tiada pertumbuhan. Okey. So begitulah perbezaan pertumbuhan apabila kita ubah-ubahlah kedudukan ozonnya. Okey. Okey, tadi kita tengok fototropisme ataupun pada bahagian pucuk. Sekarang kita tengok macam mana ozon dalam gerak balas geotropisme ataupun lebih detailnya pada pergerakan akar lah. Okey. Okey, dalam tanah biji benih ni dia bercambah secara mendatar tau. Dia akan keluar kiri dan kanan. Okey.
So disebabkan tarikan graviti, oxin ni dia akan berkumpul pada bahagian bawah lah. Bahagian bawah hujung pucuk dan akar disebabkan oleh tarikan graviti. Sebenarnya yang cikgu sebut tadi, untuk bahagian pucuk, jika banyak oxin, kawasan tersebut akan tumbuh, betul. Dia akan tumbuh lah. Manakala kalau pada bahagian akar, jika banyak oxin, maka kawasan tersebut akan terencat. Apa yang maksud cikgu? Okey, ni adalah pencambahan mula-mula dalam tanah lagi ni. Bila dah mula mencambah, dia akan keluar satu bahagian pucuk ataupun plumule kalau kamu ingat lagi masa menengah rendah kan. Plumule dan juga radikal. Okay, plumule akan jadi pucuk, radikal akan jadi akar. Tapi disebabkan graviti, tarikan graviti ke bawah, oxin ni dia akan berkumpul pada bahagian bawah kedua-dua bahagian. Boleh faham? Dia akan berkumpul bahagian sini. Okay. So, untuk bahagian pucuk ni, bila oxin berkumpul, maka kawasan ni akan mengalami pertumbuhan yang tinggi lah berbanding kawasan yang tak ada oxin. So, bila tumbuh banyak, dia akan bengkok ke atas lah. So, menyebabkan pucuk ni dia akan bengkok ke atas. Okay. Sebab kawasan oxin tu tumbuh berbanding kawasan yang tak ada oxin. Tapi untuk akar pula dia terbalik. Bila banyak oxin, dia akan merencatkan pertumbuhan. So, menyebabkan kawasan yang ada oxin ni tak akan tumbuh berbanding kawasan yang tiada oxin. Kawasan yang ada oxin ni akan terencat pertumbuhannya menyebabkan kawasan yang tiada oxin tu tumbuh dan akhirnya dia akan tumbuh ke bawah lah ikut graviti. Okay, boleh faham? So perbezaan di antara tindakan oxin pada pucuk dan juga tindakan oxin pada akar. Dia terbalik. Okay. So dengan itu menyebabkan bahagian akar akan sentiasa mengikut graviti ataupun geotropisme positif, manakala bahagian pucuk akan geotropisme negatif. Okey. Dia pun dipengaruhi dengan kepekatan oxin lah. Okey. So tamat subtopik 5.2. Cikgu minta maaf atas gangguan tadi dalam video. Cikgu harap semua faham. Para persoalan boleh tanya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam subtopik terakhir dalam video seterusnya. Subtopik 5.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.